Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan pada para panel dan para penonton yang menyaksikan webinar kita pada hari ini. Imej bandar, kesesuaian dan kepelbagaian. Itulah tajuk perbincangan kita pada webinar yang akan berlangsung pada hari ini. Okey, boleh dilihat di dalam paparan anda pada hari ini, iaitu para panel yang kacak dan cantik-cantik pada hari ini. Okey, saya memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Panel pertama adalah saudara Muhammad Lutfi bin Muhammad Fikri. Lama-lama sikit. Okey, panel kedua kita adalah saudari Natasha Arita Robert. Panel ketiga iaitu saudari Nur Sofia Aidah binti Muhammad. Panel keempat kita iaitu saudari Adriana Usra anak Angau. Dan panel terakhir kita pada hari ini ialah saudari Gita anak Rabung. Ya, itu. Dan saya Muhammad Syafiq bin Ayub kita hari ini. Salam perkenalan buat semua. Pertama sekali bersyukur kita kehadrat ilahi kerana diberi ruang dan peluang untuk mengadakan sesi webinar pada hari ini bagi membincangkan topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan imej bandar. Okey, apa itu imej bandar? Secara umumnya, imej bandar adalah satu tanggapan manusia daripada pemerhatian dan terjemahan dari pemikiran tentang pandangan terhadap reka bentuk dan makna pembandaran berdasarkan situasi dan elemen yang mengelilingi satu-satu bandar tersebut. Imej bandar dapat dijelaskan melalui faktor-faktor seperti sejarah, faktor reka bentuk, bangunan, kelakuan dan aktiviti komuniti, budaya dan pelbagai lagi. Jadi apa yang perlu kita tekankan ialah imej bandar ini adalah interpretasi individu tersendiri. Setiap orang boleh mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Oleh itu, tajuk imej bandar yang dibawa pada hari ini akan dikupas satu demi satu oleh para ahli panel kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel pertama kita pada hari ini iaitu saudara Lutfi untuk membuka tajuk imej bandar ini dalam konteks dunia terlebih dahulu. Pada pendapat saudara Lutfi, dalam konteks bandar dunia, apakah imej bandar yang baik bagi pandangan saudara? Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator kita Muhammad Sakri kerana memberikan penerangan serba sedikit tentang apa itu imej bandar. Okey, bagi saya dalam konteks dunia, imej bandar yang terbaik meliputi kelima-lima aspek yang dinyatakan oleh Kevin Leach, iaitu path, dikenali sebagai laluan, node, kawasan tumpuan, district, daerah, edge, sempadan dan landmark, dikenali sebagai kawasan tumpuan ataupun dikenali sebagai mercu tanda. Okey. Pada pandangan saya, kalau imej bandar yang terbaik dari sudut dunia lah, dari aspek dunia, secara umumnya pada saya berpendapat bahawa bandar Taipei iaitu di negara Taiwan merupakan imej bandar yang terbaik. Okay, saya akan menerangkan serba sedikit tentang elemen bandar yang ada pada bandar Taipei ni mengikut aspek Kevin Leach. Okay. Dari segi laluannya, imej bandar Taipei mempunyai sistem laluan yang ke-11 terbaik di dunia. Ia mendahului Jerman dan Korea Selatan menurut Forum Ekonomi Dunia. Ia juga mempunyai sistem laluan lebuh raya yang dilengkapi sistem elektronik sehingga mampu menyampaikan info kepada pemandu serta berkemampuan untuk mengenal pasti kelajuan pemanduan mengikut spesifikasi iaitu sekitar 110 km per jam. Dan mereka juga mempunyai laluan yang mesra pengguna basikal di seluruh kawasan bandar Taipei. Okay, dari sudut node pula adalah dia mempunyai sistem pengangkutan seperti bas dan MRT iaitu dikenali sebagai Mass Rapid Transit yang merupakan salah satu sistem MRT yang terbaik di dunia. Ia juga mempunyai sistem laluan bawah tanah yang kondusif serta selamat untuk dilalui oleh kerana mempunyai sistem kamera litar tertutup yang meliputi hampir ke semua kawasan laluan. Selain itu juga, mereka mempunyai banyak taman yang digunakan oleh penduduk untuk tujuan rekreasi seperti contoh Taman Hutan Daan. Okey. Dari aspek distrik iaitu daerah pula,
daerah di Bandar Taipei terbahagi kepada 12 daerah iaitu Zhongshan, Xinyi, Da'an, Zhongshan, Zhongzheng, Datong, Wanhua, Wenshan, Nangang, Nehu, Shilin dan Beito. Okey, populasi penduduk adalah tidak sekata oleh kerana permukaan topografi yang seperti gunung yang menghalang perluasan kawasan penempatan penduduk. Daerah yang mempunyai populasi penduduk yang tinggi adalah seperti Da'an, Zhongshan dan Datong. Okey. Dari aspek sepadan pula, sepadan di Bandar Taipei dipisahkan oleh laluan MRT, jalan raya serta kawasan hutan. Okey, dari aspek landmark iaitu mercu tanda, ianya mempunyai bangunan pencakar langit yang berketinggian 506 meter yang menyerupai bentuk buluh. Dia dikenali sebagai Taipei 101, merupakan struktur pencakar langit kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa di Dubai. Ia juga mempunyai struktur bangunan yang mampu bertahan dari serangan gempa bumi dan taufan kerana mempunyai mass damper ataupun peredam jisim yang beratnya mencecah 660 tan untuk mengukuhkan serta menstabilkan tapak pencakar langit tersebut. Okey, terdapat juga mercu tanda seperti Bukit Gajah, Xiangshan, Museum Istana Kebangsaan, Kuil Tungshan dan Tugu Peringatan Chiang Kai-shek yang turut menjadi mercu tanda di Bandar Taipei. Okey, pada pendapat saya, mengapa Taipei dipilih sebagai imej bandar yang terbaik ialah ia meskipun bandar mempunyai sistem teknologi yang maju, tetapi landscape persekitaran alam semula jadi seperti gunung dan hutan kecil dijaga dengan baik. Okey, dari segi gaya hidupnya pula, penduduk di bandar tersebut amat menggalakkan gaya hidup yang sihat. Seperti contoh, warga emas di Bandar Taipei juga lebih gemar melakukan aktiviti sihat seperti berjalan di taman, berjoging, melakukan senaman Tai Chi Chuan serta mendaki gunung berbanding hanya duduk di rumah. Okay. Salah satunya adalah dari segi tahap disiplin penduduk juga dapat dilihat dengan jelas oleh kerana mereka tidak pernah berlaku apabila menaiki pengangkutan awam seperti MRT, mereka tidak berlaku perebutan tempat duduk dan sebelum mereka menaiki kenderaan tersebut, mereka mengamalkan beratur. Diorang tidak seperti yang mana kita selalu lihat di negara-negara lain. Okey. Lagi satu, meskipun Taipei adalah bandar yang maju, kita boleh lihat kaum muda di bandar sana, terutama pelajar Universiti Kebangsaan Taipei, memilih basikal sebagai pengangkutan utama untuk ke kampus. Okey, sekian itu sahaja isi daripada saya. Saya serahkan pada saudara moderator untuk meneruskan forum kita ini. Okey, baiklah saudara Lutfi. Terima kasih saudara Lutfi atas kongsian pandangan saudara sebentar tadi. Begitu menarik sekali saya rasa. Hari ini saya dapat tahu banyak berkaitan dengan Bandar Taipei ini hasil daripada kongsian saudara. Baiklah, jika tadi kita imej bandar dalam konteks dunia, kali ini kita minta panel kedua kita iaitu saudari Natasha untuk memberi pandangan beliau pula berkaitan imej bandar tetapi dalam konteks tempatan, dalam konteks negara kita iaitu imej bandar di Malaysia. Saudari, dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Seterusnya saya akan memberikan contoh bandar baik yang terdapat di negara kita Malaysia dan saya mengambil Kuala Lumpur sebagai contoh bandar yang baik. Seperti yang kita tahu, Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia dan merupakan bandar raya terbesar di Malaysia. Kuala Lumpur juga dikenali sebagai bandar metropolitan yang paling pesat membangun di negara kita. Dengan tanah seluas 244 km persegi dan populasi seramai 1.796 juta orang. Saya mengambil Kuala Lumpur sebagai contoh imej bandar yang baik di negara kita kerana Kuala Lumpur dan kawasan bandar sekelilingnya membentuk rantau yang paling berindustri dan paling pesat membangun. Satu langkah Kuala Lumpur yang telah bandar Kuala Lumpur ambil untuk mengurangkan kadar
kesesakan lalu lintas ialah dia telah memindahkan kerajaan pusat pentadbiran ke Putrajaya. Namun masih ada lagi jentera-jentera kerajaan yang masih terdapat di Kuala Lumpur seperti Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, kedutaan dan juga misi diplomatik. Kuala Lumpur juga merupakan pusat ekonomi dan perniagaan negara. Selain itu, Kuala Lumpur juga menjadi tumpuan ramai kerana ianya merupakan pusat kewangan, insurans, hartanah, media dan kesenian Malaysia. Elemen bandar menurut Kevin Lynch, 5 elemen tersebut seperti yang telah dinyatakan oleh saudara Lutfi sebentar tadi. Malaysia mempunyai laluan pejalan kaki yang khas kerana ini salah satu cara untuk meningkatkan gaya hidup sihat serta ianya salah satu alternatif untuk mengurangkan kesesakan di Kuala Lumpur. Seperti yang kita tahu, memang Kuala Lumpur merupakan satu bandar yang sangat sesak dan antara inisiatif lain selain daripada laluan pejalan kaki yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah seperti menyediakan pengangkutan awam seperti laluan kereta api, LRT, MRT dan juga bas-bas awam. Kuala Lumpur juga ada terowong smart yang di mana membantu jika mengalami banjir, kita masih dapat menggunakan terowong lah, dan maksudnya air banjir itu tidak dapat memenuhi terowong tersebut. Dan juga Kuala Lumpur juga mempunyai pengangkutan udara yang dihubungkan melalui 2 lapangan terbang antarabangsa seperti yang kita tahu, KL Kuala Lumpur International Airport dan Kuala Lumpur International Airport 2. Bagi kawasan tumpuan di Kuala Lumpur pula adalah Kuala Lumpur terdapat banyak kawasan tumpuan seperti Sepang F1 Circuit. Apabila kita ada pusat-pusat tumpuan seperti Sepang F1 Circuit ini, kita dapat menarik pendatang-pendatang asing untuk masuk ke negara kita untuk bersukan, berlumba, dan ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita mempromosikan negara kita dengan cara yang lebih jimat. Selain itu macam Stadium Bukit Jalil, dan kalau kita tengok sebelum ni Sukan Commonwealth 1998 pernah diadakan di Kuala Lumpur, dan Sukan Commonwealth ini dihadiri oleh banyak orang daripada negara-negara lain, dan ini adalah salah satu kaedah yang sangat berkesan untuk kita mempromosikan negara kita dan dalam cara yang lebih menjimatkan. Selain itu, kawasan tumpuan yang terdapat di Kuala Lumpur adalah seperti Taman Tasik Perdana. Taman Tasik Perdana merupakan sebidang tanah yang berkeluasan 92 hektar. Dia terletak berhampiran dengan bangunan Parlimen. Sejarah Taman Tasik Perdana ini merupakan pada dahulu ianya merupakan kawasan tempat tinggal seorang pegawai penjajah British, dan kini di Tasik Perdana tersebut merangkumi Taman Rama-Rama, Taman Rusa, Kerbun, Orkid, Kebun Bunga Raya dan Taman Burung. Taman Burung di Kuala Lumpur ini merupakan taman burung yang terbesar di Asia Tenggara. Seterusnya, Kuala Lumpur terbahagi kepada 11 daerah, iaitu Kepong, Batu, Wangsa Maju, Setiawangsa, Segambut, Bukit Bintang, Setiawangsa, Lembah Pantai, Seputeh, Ceras dan akhir sekali Bandar Tun Razak. Kuala Lumpur dicirikan oleh lembah besar yang dikenali sebagai Lembah Kelang, dan Lembah Kelang ini terletak bersepadan dengan Banjaran Setiawangsa di bahagian timur dan beberapa banjaran-banjaran kecil di selatan dan utara, manakala di kawasan barat terletaknya Selat Melaka. Mercu tanda yang ada di Kuala Lumpur yang paling terkenal iaitu Menara Berkembang Petronas ataupun Menara KLCC. Menara KLCC merupakan kebanggaan rakyat Malaysia, dan KLCC ini sebenarnya adalah bangunan yang memuatkan pejabat dan juga pusat membeli belah. Ianya direka bentuk oleh Caesar Pelly dengan hasil ilham bentuk geometri Islam. KLCC ini berketinggian 542 meter, dan selain itu mercu tanda yang kedua pula adalah Menara Kuala Lumpur.
Menara Kuala Lumpur ini merupakan menara keempat tertinggi di dunia dan juga menara tertinggi di Asia Tenggara. Dan saya mengambil Kuala Lumpur sebagai contoh bandar yang baik kerana inisiatif inisiatif Kuala Lumpur yang memindahkan sebahagian daripada kawasan-kawasan pentadbiran ke Putrajaya untuk mengurangkan kesesakan, namun masih juga berfungsi sebagai pusat pentadbiran yang lain macam Bank Negara, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia dan juga kedutaan serta misi diplomatik yang lainlah, dan juga penduduk di kawasan tersebut juga digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam, bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas tapi juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau, dan ini adalah satu cara yang baik selain daripada membuat laluan pejalan kaki. Ini kalau kita pergi ke Kuala Lumpur memang kita dapat lihat memang ramai orang yang berjalan kaki, dan ini dapat sedikit sebanyak membantu gaya hidup sihat. Sekian itu daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator Muhammad Sakri. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Natasha. Sebagai rakyat Malaysia, kita sememangnya mengenali Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar yang cukup hebat, mempunyai imej bandar yang cukup baik berbanding dengan mereka yang berada di luar negara. Kita mengenali dengan baik Kuala Lumpur. Jadi saya menyokong penuh apa yang dikatakan oleh saudari Natasha tadi, bahawa di dalam negara kita bukanlah satu-satunya bandar yang terbaik, tetapi salah satu bandar yang mempunyai imej yang sangat baik di Malaysia. Baiklah, setiap perkara yang ada di dunia ini diciptakan berpasangan. Laki pasangannya perempuan, hitam pasangannya putih, siang pasangannya malam. Begitu juga dalam hal ini. Bila ada imej bandar yang baik, maka ada juga imej bandar yang kurang baik. Bukan kita cakap buruk, tapi kurang baik. Maka dalam hal ini, dalam perbincangan berkaitan dengan imej bandar yang kurang baik ini, kita serahkan kepada saudari Sofia untuk memberikan mungkin pandangan beliau ataupun kritikan beliau dalam konteks di negara Malaysia ini. Dipersilakan saudari Sofia. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada hari ini. Sebelum itu, panel 1 dan 2 ada menyatakan ataupun membahas tentang apa itu imej bandar yang baik di dalam konteks negara dan juga luar negara. Persoalannya, apakah imej bandar ini dilaksanakan secara menyeluruh di dalam negara kita Malaysia? Pada era pemodenan ini dilihat telah menunjukkan peningkatan yang pesat dalam pembangunan urban yang dapat menunjukkan imej bandar yang baik, namun masih juga terdapat bandar-bandar di Malaysia yang tidak mencapai tahap imej bandar yang baik. Hal ini demikian kerana ciri-ciri yang terdapat pada sesebuah bandar ni tidak menunjukkan imej bandar yang baik kerana tidak menunjukkan identiti tu sebagai bandar yang dengan jelas, kerana maksud daripada imej bandar ini adalah menggambarkan terhadap sesebuah masyarakat. Kenapa imej bandar di Malaysia ini, setengah imej bandar dekat Malaysia ini dilihat masih kabur kerana kurangnya penekanan terhadap kualiti visual dan karakter ciri-ciri seni bina sejagat semasa perancangan struktur bandar, dan menyebabkan kebanyakan imej bandar ini dilihat masih kabur kerana tidak jelas serta sukar untuk dikenal pasti. Imej bandar yang dibentuk ni tidak mengambil kira ciri-ciri lokasi dan kualiti alam semula jadi seperti tasik, sungai dan juga pantai.
membangunkan sebuah bandar baru tanpa melihat elemen fizikal image bandar yang baik dan pembentukan tema yang tidak sesuai dalam pembinaan sesebuah bandar. Kebanyakan struktur bandar di Malaysia mempunyai imej bandar yang hampir sama kerana kurangnya suasana sense of place di dalam mereka bentuk bangunan serta kawasan pusat bandar. Elemen-elemen harmoni terhadap struktur persikatan landscape seperti taman, rekreasi dan tasik kurang diberi penelitian dan juga perhatian. Reka bentuk bandar ni, komponen tengah bandar tidak begitu inovatif, kemas dan kerana kurangnya penyediaan ruang dan grafik sebagai kemudahan utiliti dan kemudahan awam tidak sistematik. Beberapa kemudahan infrastruktur dan utiliti yang sedia ada ni dilihat pada masa kini tidak lagi sesuai dari segi teknologi untuk meningkatkan imej bandar yang lebih berdaya maju dan mempamerkan budaya masyarakat yang berilmu dan budaya. Dia kurang peruntukan disebabkan kurangnya peruntukan ni dari segi perundangan oleh pihak berkuasa tempatan supaya mereka dapat membuat penyelenggaraan ni untuk mengindahkan dan membersihkan pusat bandar. Sebagai contohnya, saya mengambil di daerah saya sendiri, Bandar Dungun, dan dengan kaitan elemen imej bandar yang diketengahkan oleh Kevin Lynch, iaitu laluan sebagai laluan daerah, titik tumpuan dan mercu tanda. Dari segi laluan ni, perancangan dan pelaksanaan rangkaian dan rangka bentuk laluan pejalan kaki ni dilihat tidak diketengahkan dalam pembinaan bandar. Kemudahan jalan lebih memfokuskan kepada mobiliti tapi bukannya kepada kemudahan sampaian. Jalan raya ni, jalan raya yang berlubang dan rosak ni tidak diperbaiki dengan serta-merta. Mungkin disebabkan oleh kurangnya peruntukan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, laluan basikal dilihat wujud sepanjang laluan di pantai. Daerah di Dungun ni mempunyai 11 mukim. Nodus titik tumpuan ni, pusat-pusat pertemuan penduduk ni dilihat tidak menggalakkan di pusat bandar di kawasan lapangan. Elemen titik tumpuan tidak wujud di kawasan perbandaran dilihat kurang jelas kerana kawasan perbandaran kurang menunjukkan peranan landscape dan townscape untuk memberi mutu hidup yang berkualiti. Pusat bandar ni dilihat mempunyai kekurangan kawasan lapangan yang dijadikan sebagai taman dalam bandar. Dan yang terakhir adalah landmark, iaitu mercu tanda. Di Dungun ni, elemen landmark ni tidak diketengahkan sebagai ciri-ciri identiti membentuk imej bandar di daerah ini. Ada ciri-ciri identiti yang mengetengahkan seni bina dan mendengar terhadap kualiti visual yang melambangkan itu Bandar Dungun dan sukar untuk pelancong-pelancong untuk mengenal pasti kawasan tersebut. Sekian itu daripada saya kembalikan kepada Tuan Moderator kita. Baiklah, jadi apa yang dikatakan, apa yang dikritikkan oleh saudari Sofia sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa ianya buat akibat daripada kelemahan pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Namun begitu, itu mungkin bagi pandangan Sofia. Jadi janganlah kita mengambil serius apa yang dikritikkan oleh Sofia tadi, mengatakan dia mewakili semua rakyat Dungun, bukan. Jadi mungkin itu daripada pandangan Sofia tersendiri. Jadi kita boleh, orang lain mungkin mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Jadi maka apa kelemahan yang disebut oleh Sofia tadi mungkin boleh dijadikan rujukan untuk menambah baik lagi bandar di Dungun. Okey, baiklah. Terima kasih Sofia atas perkongsian dan kritikan daripada saudari Sofia sebentar tadi. Hasil daripada apa yang disebut oleh saudari Sofia sebentar tadi, kita akan cuba kenali apa isu dan halangan yang wujud dalam konteks imej bandar ini yang menghalang Malaysia daripada untuk maju ke hadapan. Okey, kita minta saudari Adriana pula selaku ahli panel keempat kita pada hari ini untuk memberi ulasan. Okey, dipersilakan saudari. Baik, terima kasih moderator kita pada hari ini. Kalau sebentar tadi kita telah mendengar beberapa kritikan terhadap sesuatu bandar oleh saudari Nur Sofia, jadi sekarang saya akan membawa saudara dan saudari
untuk mengupas apakah isu dan halangan dalam konteks Malaysia ingin menjadi negara maju, lebih-lebih lagi dalam aspek pembandaran. Jadi mengikut fahaman saya sendiri, sekiranya adanya isu, ia akan menjadi halangan. Manakala sekiranya adanya halangan, ia akan menjadi isu untuk mencapai sesuatu matlamat yang diingini. Jadi untuk makluman semua, istilah negara maju adalah untuk menghuraikan negara-negara yang menikmati tahap pembangunan yang tinggi berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Contohnya seperti pendapatan per kapita negara tersebut, seterusnya dari segi kepesatan dalam sektor perindustrian dan juga indeks pembangunan manusia. Jadi saudara-saudari, apakah isu dan juga halangan Malaysia ingin menjadi negara maju dari aspek pembandaran? Baiklah, kita beralih kepada isu yang pertama, iaitu isu ketidakseimbangan pembangunan. Isu ini menjadi tumpuan bagi negeri dan juga wilayah serta kawasan bandar dan juga pendalaman. Jadi ketidakseimbangan pembangunan ini akan menyebabkan jurang di antara luar bandar dan juga bandar. Seterusnya pembangunan yang tidak seimbang dengan pelbagai infrastruktur iaitu hanya di bandar tertentu sahaja akan menyebabkan negeri lain juga terkesan. Sebagai contoh, lambakan infrastruktur hanya di Pulau Pinang telah menarik minat penduduk daripada Perlis dan juga Kedah untuk berpindah ke sana. Dan untuk makluman saudara-saudari juga, Kedah, Perlis, Kelantan, Sabah dan Sarawak dikategorikan sebagai negeri yang masih jauh ketinggalan berbanding dengan pembangunan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Johor dan juga Pulau Pinang. Jadi seharusnya apa yang ditawarkan di bandar besar juga perlu ditawarkan di bandar-bandar lain, terutamanya di negeri yang agak ketinggalan dari segi pembangunannya, agar semuanya sama-sama seimbang. Seterusnya, isu untuk perancangan bandar. Bagi isu perancangan bandar, namun begitu, pembangunan dan juga perancangan ialah dua aspek yang seiring. Perancangan bandar melibatkan pelbagai aktiviti pembangunan. Pembangunan tanpa perancangan akan menimbulkan pelbagai masalah dari segi fizikal, sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Kita ambil contoh untuk pembangunan di bandar-bandar kecil khususnya di Sabah. Contohnya seperti di bandar kecil Ranau dan juga Kota Marudu dan juga sebagainya. Dari aspek fizikalnya, bandar-bandar kecil ini dia mengalami masalah mengenai perancangan yang kurang terancang, perancangan bandarnya yang kurang terancang, iaitu dari aspek guna tanah, iaitu berkenaan dengan susun aktor bangunan kedai, sistem perparitan dan juga kemudahan utiliti. Bagi pembangunan bandar yang dilakukan tanpa dirancang, iaitu dilaksanakan secara drastik dan tergesa-gesa, sememangnya akan menimbulkan pelbagai masalah, termasuklah tekanan hidup di bandar. Dengan suasana, contohlah kesesakan lalu lintas, sempit, sesak, bising, kurangnya kawasan lapang kerana sudah terpubina. Jadi kita tahu bahawa bandar sepatutnya memberikan keselesaan hidup kepada masyarakat yang mendiaminya. Namun begitu, masalah perancangan bandar yang kurang terancang ini akan menyukarkan negara untuk mencapai status sebagai negara maju. Oleh itu, perancangan bandar sangat penting kerana sekiranya ingin memperoleh status sebagai negara maju. Jadi perancangan ini hendaklah diatur, hendaklah dirancang dengan betul. Seterusnya untuk isu yang terakhir daripada saya iaitu isu pembandaran. Di mana isu pembandaran ini berlaku di dalam bandar itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai isu migrasi ataupun penghijrahan. Migrasi dari luar bandar ke bandar adalah sangat tinggi dan nilai ini telah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Kita tahu bahawa faktornya tidak lain tidak bukan disebabkan oleh faktor ekonomi seperti mencari peluang pekerjaan dan juga kadar upah. Jadi isu yang kedua dalam pembandaran adalah kemiskinan bandar. Masih ada lagi tuan-tuan. Kemiskinan bandar ini akan menyebabkan berlakunya pengangguran, masalah perumahan dan juga kepadatan penduduk yang di dalam bandar tersebut. Dan hal ini juga akan menyebabkan berlakunya banyak isu rumah setinggan di bandar. Kalau ikutkan bagi negara maju, isu rumah setinggan di bandar ini tidak lagi berlaku. Namun di Malaysia,
perkara ini masih lagi terjadi. Seterusnya, dalam isu pembandaran juga, iaitu berlakunya isu pencemaran. Isu pencemaran ini adalah seperti yang kita tahu, pencemaran udara, pencemaran air, dan juga bunyi. Dan ada juga isu-isu bandar besar yang tidak terurus dari segi kebersihannya. Seterusnya, isu mengenai pengurusan aktiviti perniagaan, di mana ia tidak diurus dengan baik. Kita semua sedar bahawa masih lagi banyak aktiviti perniagaan, khususnya di tepi-tepi jalan. Sewajarnya, ruang untuk berniaga perlu disediakan kepada rakyat bagi mereka yang ingin berniaga. Jadi kesimpulan bagi saya, kesemua isu-isu ini yang saya telah nyatakan sebentar tadi telah menjadi penghalang kepada negara Malaysia untuk menjadi status sebagai negara maju. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oh, baiklah, terima kasih saudari Adriana. Rupa-rupanya banyak isu yang menghalang kita dalam konteks negara kita sendiri, yang menghalang daripada negara kita untuk berkembang. Saya jangkakan tadi mungkin satu atau dua saja, rupanya sangat banyak. Jadi sehubungan apa yang disebutkan oleh saudari Adriana sebentar tadi, kita berharap sedikit sebanyak kita sebagai mahasiswa memperoleh cara dan idea bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini. Jadi rentetan daripada apa yang dicakap oleh saudari Adriana sebentar tadi, soalan yang saya ingin ajukan kepada panel terakhir, iaitu saudari Ita, dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu imej bandar, kesesuaian dan pelbagaian, ke manakah hala tuju negara Malaysia yang tercinta ini pada masa akan datang? Apa pendapat saudari? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Seperti yang kita semua sedia maklum, setiap negara menginginkan imej bandar yang menarik dan unggul di mata dunia. Hala tuju bandar di Malaysia untuk mencapai imej bandar pada masa akan datang ialah dengan membangunkan industri pelancongan. Usaha ini adalah untuk menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negara untuk datang ke Malaysia, yang dapat dipertingkatkan melalui promosi yang lebih agresif. Seperti yang kita semua sudah maklum, dengan pembangunan industri pelancongan, pembangunan infrastruktur juga dapat dijalankan untuk menjadikan negara sebagai destinasi pelancongan yang selamat dan mesra pelancong kepada semua pengunjung dari berbagai tempat. Oleh itu, untuk menjadikan Malaysia mencapai sebuah imej bandar yang terbaik, kerajaan Malaysia telah mewujudkan peningkatan imej bandar di mana setiap bandar akan mempunyai elemen sense of welcoming seperti pintu gerbang, arca, tembok dan senes di pintu masuk bandar yang berbeza, mereka bentuk mengikut karakter bandar tersebut. Oleh itu, kerajaan Malaysia juga turut memfokuskan kepada pengindahan imej bandar di jalan-jalan seperti jalan protokol, laluan utama pusat bandar dan pekan. Kerajaan Malaysia telah memberi penekanan kepada penggunaan seni bina fizikal, iaitu landscape hijau yang ikonik dalam menonjolkan karakter dan kekuatan sebuah bandar untuk mencapai imej bandar yang terbaik. Justru, penambahbaikan landscape lembut dengan gubahan dan rekaan tanaman telah berjaya menaikkan dan mewujudkan keharmonian sesebuah bandar di Malaysia. Dalam pada itu, seperti yang kita semua sudah maklum, kerajaan Malaysia juga turut memperkasakan unit penyelenggaraan terhadap imej dan ruang bandar. Seperti yang kita semua sudah maklum, setiap negara menginginkan bandar yang bersih dan murni sebagai sebuah bandar idaman setiap penduduk yang mendiami bandar tersebut. Keindahan dan bandar yang teratur lebih menjurus kepada penyelenggaraan yang baik dengan keadaan persekitaran bandar yang merangkumi aspek kebersihan, fasad bangunan,
bangunan warisan, perabot jalan dan landscape lembut. Oleh itu, unit penyelenggaraan bandar Malaysia adalah amat penting untuk membantu dan memantau penyelenggaraan ruang bandar agar sentiasa terpelihara dalam menjaga imej bandar. Penyelenggaraan berjadual adalah telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk memastikan keadaan bandar sentiasa terpelihara, bersih dan menarik di mata pengunjung. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah memilih untuk memelihara landscape semula jadi sebagai khazanah negara dalam mengekalkan imej bandar. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mengenal pasti, memelihara dan mewartakan kawasan landscape bandar semula jadi untuk yang mempunyai nilai landscape yang tinggi. Hal ini untuk meminimumkan kesan negatif pembangunan terhadap kualiti visual dan persekitaran landscape semula jadi. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menyediakan kaedah kawalan pembangunan dan pengurusan kawasan landscape semula jadi untuk mempertingkatkan aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversiti dan landscape semula jadi dalam mengekalkan imej bandar negara. Oleh itu, untuk makluman semua, kerajaan Malaysia telah menggalakkan program pembangunan landscape yang mudah diurus dan mampan untuk mencapai imej bandar yang terbaik sebagai untuk mencapai imej bandar yang terbaik dalam matlamat negara taman terindah. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menyediakan piawaian dan spesifikasi landscape untuk kerajaan Malaysia bagi memastikan pembangunan bandar yang berkualiti. Yang kedua adalah mengenal pasti dan membangunkan kawasan bandar serta taman awam sebagai kawasan pemeliharaan ekosistem untuk keindahan imej bandar. Oleh itu, hala tuju Malaysia telah diambil seperti yang kita semua sedia maklum adalah dengan memperkukuhkan penyelidikan seni bina landscape bandar dari aspek kejuruteraan, teknologi, ekonomi dan alam sekitar sebagai faktor utama dalam pembangunan imej negara. Justru kerajaan telah menyediakan peruntukan kewangan yang mencukupi dalam membangunkan imej bandar di mata dunia. Sekian saja daripada saya. Tapi sebelum tu, saya ingin memberitahu tentang hala tuju Malaysia dalam pembangunan imej negara, iaitu dengan mewujudkan dasar perbandaran negara di mana ianya lebih menekankan pembentukan imej dan identiti bandar yang bersesuaian dengan fungsi serta budaya tempatan untuk diterjemahkan dalam pembangunan imej negara dari segi landscape dan penyediaan pelan induk landscape yang komprehensif untuk negara Malaysia. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah saudari Itun, terima kasih. Jadi apa yang boleh saya simpulkan daripada apa yang saudari Itun cakap sebentar tadi, pemeliharaan dan pemeliharaan bukan hanya boleh diaplikasikan pada alam sekitar, malah boleh juga diaplikasikan pada imej bandar dalam menuju sebuah bandar yang maju, sebuah negara yang maju. Kita tanggungjawab bukan saja pada kerajaan tetapi juga kepada rakyatnya. Mungkin apa yang dicakap oleh apa yang diberitahu oleh saudari itu tadi boleh menjadi poin-poin penting untuk saudari Sofia bangkitkan hal ini dalam pembangunan bandar di kawasan Dungun. Kita dah tahu bahawa Dungun ini satu kawasan yang sangat menarik. Jadi bolehlah digunakan poin-poin ini untuk disuarakan sebagai rakyat tempatan. Baiklah. Sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, pada webinar kita pada hari ini, kita minta untuk
setiap ahli panel membuat kesimpulan kecil, mungkin 1 minit ataupun 2 minit berkaitan tajuk kita ni, sama ada ahli panel bebaslah untuk mungkin mengemukakan cadangan ataupun idea ataupun mungkin menambah apa yang ahli panel lain yang tadi mungkin tidak cukup yang dirasa perlu, kita boleh minta untuk ahli panel cakap dalam kesimpulan kita pada sebelum kita tamatkan webinar kita pada hari ini. Saudara Luffy, anda adakah anda ada di sini? Saudari Natasha, adakah anda di sini? Okey, tak apa, kita pergi ke saudari Sofia dulu, boleh ya? Untuk membuat kesimpulan kecil, mungkin 1 hingga 2 minit, boleh? Baiklah, okey, dipersilakan. Boleh. Apa yang boleh saya simpulkan adalah pihak berkuasa tempatan ni perlulah mengambil inisiatif untuk membangunkan imej negara sesebuah kawasan bandar itu supaya dia menjadi imej bandar imej bandar yang baik. Sebagai contohnya, kawasan yang kurang tumpuan penduduk ataupun kurang tumpuan pelancongan perlu mewujudkan distrik art, iaitu menggalakkan pelancongan dalam dan luar negara. Kerana supaya ni dia nampak lebih cantik dan tersusun ataupun menambah baik landscape yang sedia ada, supaya kawasan itu tidak dilan zaman dan kawasan itu terus disinari dengan pelancong-pelancong. Itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah. Okey, saudara Luffy okey ke? Okey, baik. Minta maaf ada gangguan talian tadi. Okey. Anda dah di sini, jadi sebagai kesimpulan kecil, saudara Luffy, mungkin boleh memberi kesimpulan kecil 1 hingga 2 minit berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, imej bandar dan kesesuaian dan pelbagaian. Silakan. Okey, memandangkan berdasarkan segala isi yang dinyatakan oleh para saudara dan saudari panel, saya dapat mendapat contoh seperti yang di negara Taiwan sendiri kan. Mereka mengalami masalah seperti negara China sendiri, iaitu dia punya pusat pentadbiran, menghalang mereka daripada mendapatkan hubungan diplomatik, menjalinkan hubungan diplomatik di antara negara lain. Namun mereka mampu mengatasi permasalahan tersebut dan mereka bangkit sehingga kan pada tahun 1960 mereka dapat melonjakkan ekonomi mereka sehingga pada ketika itu digelar sebagai Taiwan Miracle. Dan seperti mana yang kita tahu, peranti yang kita pakaikan ni, seperti contoh grafik ataupun komputer ini, berkemungkinan merupakan produk yang datangnya daripada negara Taiwan itu sendiri. Dan saya berpendapat bahawa negara kita ataupun bandar yang berada di negara Malaysia ini mempunyai potensi untuk menjadi bandar yang seiring maju seperti negara-negara yang lain. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara moderator. Mantap sekali saudara Luffy. Di sini yang kita boleh tengok saudara Luffy sangat meminati bandar Taipei ya. Mungkin saudara yang tidak ada rezeki untuk pergi ke sana, kita boleh pergi ke sana melihat dengan mata kepala kita sendiri ya, saudara Luffy. InsyaAllah. Baiklah, kita ke panel seterusnya, saudari Natasha. Apakah kata anda dalam kesimpulan akhir pada hari ini? Dipersilakan 1 hingga 2 minit. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kalau kita lihat daripada penjelasan Lutfi sendiri, sebenarnya bandar Kuala Lumpur ini dari segi imej bandar dia memang kita hampir menuju ke tahap itu, tapi dari segi budaya di negara di Taiwan seperti yang kita boleh ambil contoh, mereka beratur. Apabila kita berada di Kuala Lumpur, perkara itu tidak selalunya terjadi. Maksud
maksudnya budaya beratur di negara kita di Kuala Lumpur ini dilakukan dengan kerap lah. Sebab Kuala Lumpur ni terlalu ramai pendatang, dan kalau kita di Kuala Lumpur bukan sahaja ada penduduk-penduduk tempatan, tetapi pekerja-pekerja asing yang datang daripada negara lain untuk bekerja di negara kita juga ada di Kuala Lumpur. Jadi untuk menjadikan Kuala Lumpur satu bandar yang terbaik seperti Taiwan itu, masih banyak perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan dan ubahkan, ataupun mengambil contoh daripada negara Taiwan itu sendiri. Sekian daripada saya. Okey, baiklah saudari Natasha, terima kasih. Okey, kita ke saudari Adriana. Apa kata anda pula sebagai kesimpulan kita pada hari ini? Silakan. Okey, baiklah, terima kasih moderator. Saya juga bersetuju dengan saudara Lutfi dan juga saudari Natasha, di mana kita Malaysia juga mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi bandar di Malaysia untuk menjadi maju seperti negara-negara lain, contohnya macam ini. Tapi saya rasa ia memerlukan jangka masa yang panjang. Tetapi saya juga berharap agar apa isu-isu di Malaysia, contohnya macam isu ketidakseimbangan tersebut, ketidakseimbangan pembangunan, ketidakseimbangan perancangan, saya berharap agar semua isu itu dapat dipenuhi oleh kerajaan untuk kita menjadi maju seperti negara lain yang maju. Jadinya saya juga berharap agar satu hari nanti kita juga akan dinobatkan sebagai negara yang maju. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Adriana. Okey, kita ke panel yang terakhir iaitu saudari Itun. Saya berharap dalam untuk panel terakhir kita ni mungkin boleh mempromosikan sedikit bandar-bandar di kawasan dia tinggal. Mungkin supaya kita ahli panel yang lain ni boleh tahu serba sikit berkaitan dengan tempat yang sekarang dia tinggal, bandar yang dia tinggal, supaya kita tak pernah pergi. Jadi pada perkongsian daripada saudari Itun mungkin boleh memberi gambaran sedikit kepada kami untuk lebih bersemangat nanti nak melawat bandar tempat tinggal saudari Itun. Okey, silakan Itun. Okey, terima kasih kepada moderator. Soalan yang sukar dijangka. Okey, untuk setakat ni saya tinggal di Miri. Sebenarnya saya bukan penduduk di sini ya, saya cuma datang di sini. Tapi terus terang saya cakap Bandar Miri mempunyai imej bandar yang terbaik setakat ni di mata saya. Kamu orang kalau berminat dengan minyak boleh datang ke Bandar Miri. Di sini kami ada Museum Petroleum di apa nama tu, di Canada Hill sana. Lepas tu di sini kami juga ada Copacabana yang mempunyai pemandangan yang sangat cantik untuk laluan kapal-kapal. Seterusnya, seperti yang kamu sudah maklum, imej bandar di Miri ni dia sangat positif lah dari pandangan saya. Semua ada, penduduk dia okey, semua orang ramah. Kesesakan jalan raya pun kurang, tapi semua orang berhemah. Bandar dia bersih, tak ada banyak pertempatan setinggan, semua okey. Pembangunan dia okey. Saya rasa itulah. Tapi sebelum saya mengundur diri untuk menutup kesimpulan ni, di saat kita terlalu rakus ataupun beria-ria untuk membangunkan imej bandar di negara kita, jangan sesekali kita mengabaikan keperluan pemeliharaan dan pengekalan sumber asli dalam alam sekitar sumber daya Malaysia untuk aspek kemampanan ketemadunan negara pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih semua. Terus-terusnya moderator. Baiklah, terima kasih saudari Itun atas mungkin perkongsian gambaran sedikit berkaitan dengan Bandar Miri.
Mungkin siapa yang berminat dengan minyak tu, minyak petrol, minyak dagu dan sebagainya, boleh ke Miri untuk mencari ya. Okey, baiklah. Daripada awal perbincangan kita pada hari ini berkaitan topik imej bandar. Daripada imej bandar terbaik di dunia, kemudian kita pergi ke imej bandar terbaik tempatan. Kita pergi kepada kritikan dalam konteks di negara Malaysia, bandar yang kurang baik, apa aspek dia, apakah faktor dia, kemudian kita menuju kepada hala tuju, apa yang boleh dibuat oleh kerajaan, apa yang boleh dibuat oleh rakyat dalam memajukan imej bandar di Malaysia. Kemudian kita juga kenal pasti isu dan halangan. Jadi daripada perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita sebagai mahasiswa boleh mencari satu boleh sudah menyempai, mungkin akan mencari penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku di negara kita ini berkaitan dengan imej bandar. Kerana kita seperti kita sedia maklum, kebaikan yang diterima oleh negara akan membawa pulangan semula kepada kita. Kita juga akan menerima manfaat daripada apa yang diterima oleh negara. Jika diterima apa yang diterima oleh negara kita baik, maka baiklah kepada kita. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih kepada saudari-saudari panel atas perkongsian ilmu dan perkongsian pendapat daripada saudari dan saudara panel sekalian. Baiklah, akhir kata daripada saya, janganlah kita lupa sekarang kita masih lagi berada dalam situasi pandemik COVID-19. Jadi saya minta untuk ahli panel semua sentiasa menjaga kesihatan, mengamalkan norma baru yang benar, yang betul, langkah yang betul, memakai mask di tempat ramai, rajin mencuci tangan, jaga kesihatan supaya kita sentiasa dalam keadaan baik-baik. Kita jaga kita. Baiklah, itu saja sesi perbincangan dalam webinar kita pada kali ini. Imej bandar, kesesuaian dan kepelbagaian. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih semua.